Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang berbahagia. Profesor Insinyur Dr. Khairul Saleh bin Muhammad Sahari, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Jaminan Kualiti MQA, Yang Berusaha Encik Muhammad Zafir bin Mustafa, Pengarah Kanan Subsektor Pembangunan Dasar dan Kepakaran, yang menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan, Yang Berusaha Puan Lilian Kek Siuyek, Pengarah Kanan Subsektor Akreditasi, Yang Berusaha Pengarah-pengarah bahagian, Ketua-ketua unit, warga MQA yang saya hormati dan kasih sekalian, serta barisan para penonton yang saya hormati sekalian, sama ada yang berada di bangunan ini ataupun di mana sahaja di tanah air yang mengikuti lintas langsung daripada MQA pada pagi ini. Jadi insyaAllah pada pagi yang berbahagia ini, saya telah diberikan mandat untuk berkongsi pandangan apa yang akan kita laksanakan pada tahun 2021 agar kita mampu untuk membawa satu senario, satu perspektif, satu pandangan baru terhadap MQA yang sangat kita sayangi ini. So pada hari ini izinkan saya untuk berkongsi pandangan, berkongsi arahan, direction, vision, mission yang kita kategorikan, kita bawa masukkan di bawah payung yang kita panggil the new era of MQA. Jadi insyaAllah sepanjang lebih kurang 45 minit, lebih kurang kita akan cuba melihat bagaimanakah hala tuju kita untuk 2021. Kalau kita lihat kan kepada carta ataupun graf yang ada di hadapan kita pada hari ini merupakan anak panah ataupun direction ataupun hala tuju kita. Kita lihat ada 3 anak panah di hadapan kita. Yang pertama warna biru, yang kedua juga warna biru dan yang ketiga warna merah. So kalau kita sebagai MQA merealisasikan agenda kita, tanggungjawab kita, peranan kita seperti biasa ataupun seperti yang telah kita laksanakan semenjak penubuhan MQA dalam negara kita, pastinya kita akan melonjak ke atas. Dan itu telah pun dibuktikan oleh kita semenjak penubuhan MQA dalam negara ini. Maka kita bergerak daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi. Maka memang pergerakan itu ke atas dan sentiasa ke atas. Tetapi apa yang kita nak laksanakan pada tahun 2021 ini ialah dengan melonjakkan frustrasi kita, imej kita, tanggungjawab kita terhadap negara secara drastik. Jadi itu sebab kalau kita lihat anak panah yang berwarna merah itu, dia terus naik bermula 2021. Dan inilah yang saya akan panggil sebagai new era of MQA. Inilah era baru MQA yang sama-sama kita akan perhatikan, sama-sama kita akan bincangkan, sama-sama kita akan perhalusi agar agenda kita ataupun matlamat kita untuk menerbangkan MQA mulai 2021 dalam gaya yang tersendiri. Dan pastinya usaha ini tidak akan mampu untuk kita laksanakan secara bersendirian. Jadi saya mengajak seluruh warga MQA yang saya hormati sekalian supaya kita bersama-sama untuk memastikan 2021 ini merupakan satu catatan sejarah yang baru kepada organisasi kita agar kita mampu menerbangkan organisasi kita luar biasa, tidak mengikut peraturan-peraturan ataupun performance biasa. Kita nak jadi satu prestasi yang luar biasa supaya seluruh masyarakat Malaysia dan dunia menyedari kewujudan kita, mengetahui peranan kita dan tanggungjawab kita dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan pengajian tinggi yang bertaraf dunia ataupun global. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk membuat sedikit refleksi amanat yang berhormat Menteri KPT kita yang telah diadakan pada 7 Januari 2021 yang lepas. Yang berhormat Menteri telah menyatakan beberapa perkara yang berkaitan dengan kita sebagai MQA. Di antara perkara yang disebut oleh YB Menteri kepada kita ialah terhadap keterlibatan
YB Menteri bercakap kepada seluruh organisasi di bawah payung KPT, maka di antara perkara yang disebut oleh YB kita ialah visibility ataupun keterlihatan. Kita mahu membawa organisasi kita dalam nada yang sama seperti mana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri. YB Menteri juga ada menyebut dalam ucapan beliau terhadap pembinaan persepsi. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kata-kata YB Menteri semasa amanat beliau untuk 2021 ialah untuk membina persepsi masyarakat Malaysia, membina persepsi masyarakat dunia terhadap MQA Malaysia. Sudah pasti pada hari ini kita tahu masyarakat di Malaysia, masyarakat dalam kalangan institut pengajian tinggi mempunyai persepsi-persepsi yang tertentu terhadap kita. Persoalannya, apakah persepsi itu ada persepsi yang positif ataupun sebaliknya? Maka mulai 2021, kita akan pastikan persepsi yang diberikan kepada kita itu adalah persepsi yang positif yang akan membantu untuk kita melonjak ataupun terbang lebih tinggi. Dalam ucapan beliau, YB Menteri juga ada menyebut tentang terhadap impak positif media sosial. Hari ini kita tahu hampir lebih daripada 80% masyarakat Malaysia mendapat maklumat informasi yang berlaku dalam ataupun luar negara melalui media sosial. Jadi bagaimana kita sebagai MQA boleh mengambil kesempatan peluang daripada trend masyarakat kita, terutamanya golongan remaja, generasi X dan Y yang bergantung hampir 100% kepada media sosial untuk mendapatkan maklumat. Justru kita sebagai organisasi yang menjaga kualiti pengajian tinggi dalam negara perlu mengambil kaedah ataupun kesempatan ini. Dan insya-Allah kita akan kongsikan bagaimana untuk kita memanfaatkan kewujudan media sosial supaya dia memberi impak positif kepada kita dalam kalangan warga MQA. Kemudian Yang Berhormat Menteri juga ada menyebut tentang pemerkasaan unit media baru. Dalam MQA juga kita ada unit media, kita mahu memperkasakan lagi supaya peranan mereka, tanggungjawab mereka lebih menyerlah supaya mereka mampu menggunakan media sosial, boleh mengubah persepsi masyarakat dan pastinya boleh membawa imej MQA di persadaran nasional dan juga antarabangsa. Dan yang terakhir yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri adalah kita adalah satu kumpulan, one team. MQA seharusnya dan sepatutnya perlu mengambil mesej ini secara jelas. Kita walaupun mempunyai keanggotaan sekitar lebih kurang 300 lebih, kita kena pastikan 300 ini bergerak sebagai satu badan. Sekiranya ada di antara anggota badan kita terasa sakit, keseluruhannya perlu merasik sedemikian. Apa yang saya nak sampaikan dalam konteks ini, kita sebagai warga MQA tidak dibenarkan sekali-kali untuk mencalarkan imej kita. Sama ada dalam media sosial ataupun sebaliknya. Kita sebagai warga MQA perlu bersama-sama melonjakkan imej kita melalui media-media sosial ataupun media-media lain yang kita miliki secara persendirian. Ini di antara perkara yang boleh kita fikirkan sama-sama. Bagaimana kita boleh memanfaatkan ucapan ataupun pesanan yang telah disampaikan oleh YB Menteri dalam ucapan beliau sempena Tahun Baru 2021 pada 7 hari bulan Januari yang lepas. Dan ini merupakan sudut pandangan saya sebagai CEO baru. Mungkin pandangan saya ini betul, mungkin pandangan saya ini salah. Tapi inilah persepsi saya. Inilah pandangan saya kepada warga MQA. Saya telah dimandatkan, telah diamanahkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk datang ke sini sebagai CEO mulai 8 hari bulan Februari 2021. Bila saya datang ke sini dan sebelum saya datang ke sini, saya telah melakukan sedikit homework, melihatkan maklumat-maklumat, memerhatikan daripada jauh. Kemudian dalam masa 2 minggu yang lepas juga memerhatikan
Dan perkara inilah yang saya dapat simpulkan mengenai anda, mengenai warga MQA yang saya hormati sekalian. Yang pertama, ini pandangan saya, persepsi saya. Mungkin betul, mungkin tidak. Yang pertama, saya melihat MQA itu sebagai sebuah organisasi yang mengawal kualiti pendidikan tinggi. Anda telah melaksanakan tugas ini dengan begitu cemerlang. Maka kita lihat pada hari ini, kualiti pendidikan dalam negara melonjak. Dan ini telah terbukti berdasarkan kepada QS ranking dan beberapa lagi ranking yang digunakan pakai oleh dunia pada hari ini. Kita lihat beberapa universiti tempatan kita sudah pun berjaya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan beberapa buah universiti terkemuka dalam dunia. Ini adalah bukti penghargaan kepada anda sebagai warga MQA yang mengawal selia kualiti pendidikan tinggi dalam negara. Ini pada pandangan saya yang pertama. Dan saya juga mendapati bahawa MQA telah pun mengeluarkan beratus-ratus inisiatif untuk tujuan peningkatan kualiti pendidikan tinggi dalam negara. Kita ada berbagai jenis apel, kita ada standard untuk halal dan bermacam-macam lagi yang telah kita keluarkan. Maka maksudnya dari segi inisiatif, dari segi produk, luar biasa contribution ataupun yang telah dibantu ataupun dikeluarkan, disumbangkan oleh pihak MQA kepada kualiti ataupun pendidikan tinggi dalam negara. Dan saya juga lihat perkara yang berlaku pada peringkat pertama, kualiti pendidikan tinggi negara dan juga inisiatif yang telah dikeluarkan ini tidak akan mampu dilaksanakan sekiranya anda warga MQA tidak bekerjasama di antara satu sama lain. Saya melihat ikatan ukhuwah persaudaraan as a team merupakan satu perkara yang amat membanggakan. Kemudian, memang tidak boleh saya buat pertikaian. Anda adalah di antara kumpulan yang saya lihat memang bekerjanya amat luar biasa. Hard work, workaholic, memang luar biasa bekerja. Siang, malam, pagi, petang, balik lewat dan sebagainya itu merupakan perkara biasa bagi anda. Kerana apa? Anda adalah manusia, kumpulan yang begitu suka bekerja kuat dari masa ke semasa. Dan of course, anda punya kepakaran mengenai kualiti, kopal dan sebagainya. Semua fingertip. Saya pernah mencuba dalam kalangan anda untuk mendapatkan maklumat tentang akreditasi sesebuah organisasi. Less than 5 minit. Kurang daripada 5 minit. Saya mendapat jawapannya. Ini menunjukkan bahawa kepakaran anda luar biasa. Anda telah secara umumnya saya melihat menghafal segala bentuk peraturan undang-undang yang berkaitan dengan kualiti pendidikan negara ini dalam kepala. Tidak perlu merujuk sana, tidak merujuk sini. Of course, anda akan mendapatkan perkara detail secara lengkap merujuk buku. Tapi secara umum, you know what you are talking about. Ini merupakan satu aset yang sangat penting kepada kemajuan dan kecemerlangan sesebuah organisasi. Dan yang terakhir, dalam bagaimana saya melihat MQA, seluruh warga MQA ini memang saya kategorikan sebagai grade 2. You know, you adalah orang yang melaksana. Bagi saya tanggungjawab, get it done. Bagi saya tugas, selesai. Bagi saya kerja baru, selesai. Ini adalah ciri-ciri anda. Kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini memang adalah perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh sebuah organisasi, terutama kita MQA, untuk kita terbang lebih jauh. Dan pastinya 6 perkara ini saya sebagai CEO perlukan untuk melonjakkan imej kita, prestasi kita, persepsi masyarakat luar terhadap kita mulai tahun 2021. Orang ada bertanya kepada saya, selalunya amanat ini orang tunggu 100 hari. Mengapa saya bagi selepas 2 minggu? Saya merasakan tidak perlu tunggu 100 hari. Kerana kecemerlangan anda luar biasa. Saya dapat merasai kecemerlangan itu, momentum ini yang 6 perkara, 2 minggu saya berada di sini. Tidak perlu saya menghabiskan masa, membuang masa 100 hari untuk menentukan hala tuju direction kita untuk 2021. Saya yakin walaupun 2 minggu saya berada di sini,
kefahaman saya, informasi yang saya miliki, maklumat yang telah saya perolehi, sama ada melalui sumber pertama, prime punya soal, ataupun secondary punya sumber, adalah satu perkara yang tepat. Jadi insyaAllah, percayalah, inilah anda. Inilah kualiti hebat yang anda miliki. Tetapi kita juga perlu ingat, dengan adanya kualiti ini, kalau kita tidak ada strategi untuk kita melonjakkan imej kita 2021, percayalah kita akan menjadi seperti sekarang. Jadi itu sebab saya tampil pada hari ini untuk berkongsi pandangan. Dan sebelum itu, kita lihat refleksi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi kita dalam ucapan beliau dalam TV3 yang dilaporkan oleh berita pada jam 8. Beliau menyatakan, saya yakin beliau akan terus memaju transformasi MQA ke arah pencapaian visi sebagai agensi berautoriti global dalam kelayakan dan jaminan kualiti pendidikan tinggi. Ini merupakan satu kenyataan yang ringkas tetapi mempunyai peranan dan komitmen yang tinggi daripada kita. Yang pertama, memacu transformasi MQA. Kita tidak pernah memberikan pertikaian bahawa MQA are not doing your job. Kalau kita patah balik kepada slide saya yang pertama, memang graf menunjukkan kita sentiasa naik ke atas dan semua dunia, satu dunia akan mengiyakan. Yes, we are moving ke atas. Tetapi untuk memacu transformasi, kita tidak boleh buat biasa-biasa. So, kita kena melonjak begitu. Kalau orang naik kapal terbang, dia naik secara menegak. And untuk membolehkan kita berbuat demikian, kita perlu ada strategi. Dan saya yakin dengan strategi yang kita akan bincangkan selepas ini, insyaAllah kita akan dapat. Kemudian kita kena bawa MQA di peringkat global. Malaysia sudah tidak cukup untuk mengagungkan kita. Kita pastikan MQA ini ada di bumi Amerika. Kita kena pastikan MQA ini ada di bumi Eropah. Kita perlu pastikan MQA ini ada di bumi Kanada, Australia, New Zealand, satu dunia. Apabila kita pergi melancong ke seluruh dunia, maka akan ada bendera MQA di bumi tersebut. Maka itulah waktunya yang kita boleh katakan kita sudah berada di seluruh pelosok dunia. Dan seluruh pelosok dunia apabila melihat satu sertifikasi pensijilan yang dikeluarkan oleh MQA, mereka tidak akan bertanya soalan. Accepted. Pelajar kita yang keluar dengan pensijilan yang diberikan otoriti oleh MQA, tidak ada masalah, no problem. Sebab kualiti kita telah diiktiraf di peringkat dunia. Persoalannya, how? Itulah kita kena sama-sama fikirkan. Dan inilah yang saya sebut, kita will not moving to the normal direction. Kita have to move straight. Kita kena buat secara drastik. Kapal terbang kita bukan take off secara biasa. Kapal terbang kita perlu take off seolah-olah we are just like rocket menegak. And we have to do that. Dan saya yakin dengan teamwork yang begitu besar, yang begitu kuat dalam kalangan kita, kita mampu untuk merealisasikannya. Saya bagi dua option untuk kita fikirkan. Yes or no, sama ada kita boleh terbang secara menegak atau take off secara menegak. Kalau kita kata ya, maka dua perkara perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita perlu berubah cara untuk melaksanakan tugas. We need to change. What we have done before was great, but we need to change in order to move faster. Kita kena bergerak secara apa? Kena ubah. Kena ubah. Memang sebelum ini kita sampai kepada destinasi. Kalau macam kita nak pergi ke Kuala Lumpur pada hari ini, kita boleh naik kereta. Kita boleh naik bas. Kita boleh naik kereta api. Tapi kalau ada dalam kalangan ini yang boleh membawa kita ke Kuala Lumpur dengan keadaan yang lebih pantas, mengapa kita tidak boleh mengambil kesempatan itu? Kalau sekiranya ada bullet train yang boleh membawa kita daripada Putrajaya kepada KL dan mengambil masa sekitar 3 minit ataupun 10 minit, why not? Kalau kita naik bas mungkin 11, 20, 30 minit. Kalau kita naik kereta api biasa mungkin setengah jam. Tapi kalau ada yang beri, kita kena ambil. Dan inilah perkara yang perlu kita fikirkan. Kemudian, kita sebagai MQA, kita bukan seperti polis
kita akan mengubah cara kita sebagai facilitator. Untuk apa? Untuk memudahkan institusi pengajian lain berurusan dengan kita. Seronok berurusan dengan MQA. Ramai dalam institusi kita, dalam negara, bila melihat kita sebagai facilitator yang memudahkan urusan mereka untuk mendapatkan pengakreditasi dan sebagainya, mereka akan datang kita. Jadi saya juga mahu kita mengubah corak ataupun kita punya ideologi, falsafah. Tugas kita ialah memudahkan hidup orang lain. Tugas kita untuk memudahkan institusi orang lain. Dan inilah peranan kita dengan syarat kualiti mereka tidak akan kita buat apa-apa sebarang kompromi. Dan kalau kita katakan tidak, we still moving, kita naik lagi ke atas tetapi business as usual. Kita tidak mahu sedemikian. Jadi, oleh yang demikian, kita nak bawa MQA dalam satu normal baru, satu era baru, satu kaedah baru, satu senia baru. So, sebelum hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, warga MQA yang saya hormati sekalian, anda ada sebuah buku yang telah pun anda tulis semenjak penubuhan MQA. Everybody got the book. Hari ini saya mahu buku itu ditamatkan. Conclusion, rumusan, tamat. Hari ini, all of us, termasuk saya, we have a new book. Tajuk buku itu adalah The New Era of MQA. You have that book. I have that book. Persoalannya buku kita masih lagi kosong. Empty space. Buku yang lama sudah penuh. Dah sampai penghujung. Kita kena tutup buku itu. Simpan. Kalau perlu dibuka, kita boleh buka sebagai rujukan. But all of us, anda, saya, kita ada satu buku baru. Plain, kosong. And kita perlu tulis bersama-sama. You and me, we have to write the book together. The title is there, tajuk sudah ada, The New Era of MQA. Cuma, apa kandungan buku itu? Bagaimana untuk merealisasikan The New Era of MQA? Dan you, me, all of us, warga MQA, kita kena bersama-sama menulis buku itu supaya 3 tahun daripada sekarang, insya-Allah, kita akan siapkan buku itu, maka akan terlaksanalah The New Era of MQA. So, apa kandungan-kandungan yang boleh kita fikirkan untuk kita isi, untuk kita tulis dalam buku tersebut? Ini di antaranya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chapter minimum. You can add more chapters, but ini adalah 5 bab yang saya rasa wajar untuk dimasukkan dalam buku baru kita, The New Era of MQA. Yang pertama, chapternya adalah budaya seronok bekerja. Kita nak orang datang ke MQA ini seronok. Duduk di rumah, dia jadi pening kepala. Dia nak duduk di office. 1. Kedua, jalinan kerjasama dengan pemberi pendidikan tinggi. Ketiga, keterlihatan, visibility. Keempat, aktiviti pemasaran yang agresif. Dan yang kelima adalah pengantarabangsa. These are the 5 chapters. 5 bab yang perlu ada dalam buku. Dan kita boleh tambah bab-bab tersebut. Yang penting, buku yang bertajuk The New Era of MQA dapat kita realisasikan dalam masa 3 tahun. I'm not saying 3 tahun baru kita nak rasa punya produk. We have to feel the product, dia punya outcome, dia punya results dalam masa kita bergerak mulai tahun ini sehinggalah 3 tahun yang akan datang. Jadi yang pertama, kita akan memperhalusi setiap perkara ini secara ringkas. InsyaAllah dalam masa setengah jam kita akan tamat. Okay. Yang pertama, budaya seronok bekerja. Ini pada pandangan saya, pada falsafah saya. Kekuatan pokok bukan pada batang, tetapi pada akarnya. Analogi. MQA adalah seumpama satu batang pokok yang besar. Walaupun di Cyberjaya ini jarang nampak pokok besar, tapi bayangkanlah pokok besar. Dan pokok besar itu, dia hebat, tidak tumbang ditiup angin ribut. Bukan disebabkan besarnya batang dia, tapi disebabkan akarnya yang hebat. Akarnya daripada yang sekecil-kecil akar, sehinggalah yang sebesar-besar akar. Itulah yang menjadi punca utama mengapa pokok besar itu tidak tumbang walaupun dilanda angin kencang.
Analoginya, pengurusan tertinggi sekadar pokok itu saja. Saudara Zafir, Lilian, Prof. Khairul, saya, kami diumpamakan pokok besar itu. Nampaknya hebatlah. Tetapi duduknya kami, hebatnya kami bukan sebab kami. Anda semua yang menyokong kami, yang memegang kami, yang memegang dan menyokong pengurusan untuk membawa MQ ini terbang tinggi. We are not going to be separated. Anda, pokok dan akar tidak boleh dipisahkan. Batang pokok tidak boleh menyatakan perkara yang tidak baik mengenai akar. Dan akar tidak boleh mengatakan tidak baik mengenai batang pokok kerana kita perlukan each other. Satu daripada kita tidak berfungsi, maka jangka hayat pokok itu tidak akan lama. Jadi, ingat-ingatlah pepatah ini. Kita adalah satu badan. Kita daripada pucuk sehinggalah kepada akar yang paling halus. Semuanya mempunyai peranan yang sama penting, cumanya kategori berbeza-beza. But we are so significant kepada kemajuan, kecemerlangan MQA pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Apa lagi tentang budaya keseronokan bekerja? Saya menggunakan teori interaksi. Yang pertama, budaya apresiasi. Budaya bertegur siapa. Very simple. Tidak perlu kos. Bendahari tidak perlu runsing. Perlu ada duit? Tidak payah. Budaya apresiasi. Apa dia? Terima kasih. Terima kasih. Ada orang bagi barang, terima kasih. Ada orang tukang sapu bilik kita, terima kasih. Appreciation. So, jadikan terima kasih, terima kasih, terima kasih sebagai budaya baru dalam kehidupan MQA. Everybody will be happy. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Janganlah sebut terima kasih sepanjang waktu, orang kata gila. Bila ada orang cakap, terima kasih. Bila orang bagi, terima kasih. Janganlah lepas ni semua, terima kasih, terima kasih. Ini satu huruf baru pula. Ini bukan ajaran sesat. Kalau ada orang bagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan ini budaya yang tidak kita praktiskan. Terutama dalam masyarakat kita. Kita macam seolah-olah sukar untuk mengucapkan terima kasih. Kalau kita tidak kurang percaya dengan keberkesanan, balik di rumah nanti, cuba beritahu, amalkan dalam kalangan kita. Saya nak tanya kepada kita semua, saya, anda. Malam tadi, siapa yang sudah berkahwin, sudah tidur dengan pasangan masing-masing dalam bilik lah. Berapa ramai dalam kalangan kita bangun daripada tidur tadi, kita menyebutkan terima kasih kepada pasangan kita? Sayang, terima kasih kerana malam tadi tidur dengan abang. Ataupun sebaliknya, ada? Tidak ada. We take for granted. Malam ini amalkan. Terima kasih kerana tidur dengan abang. Terima kasih kerana menemani abang. Pastinya keputusannya luar biasa esok. Memang mungkin tak dapat kerja datang esok. Jangan pula. Contoh. Ini contoh. Anak memberikan air segelas. Terima kasih sayang. Terima kasih abang. Terima kasih Angah. Terima kasih Alung. Memang banyak air akan datang kemudian. Ini perkara. Dan sama juga dengan organisasi. Bukan satu perkara yang memerlukan belanja yang besar. Tetapi penghargaan itu. Dan of course bertegur siapa. Sebagai kita orang Islam, cara permulaan yang bertegur siapa adalah memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dalam agama kita, orang yang memberi salam, makamnya jauh lebih tinggi daripada orang yang menerima salam. Maka rebutlah peluang itu. Itu sebab kalau kita baca sirah Rasulullah, dalam sejarah Rasulullah, memang Rasulullah sentiasa memberi salam yang terus. Tidak ada sejarah yang menyatakan Rasulullah menjawab salam. Ada diceritakan kepada kita, ada seorang sahabat yang ingin memecahkan rekod. Nak menyatakan, saya mesti beri salam dahulu daripada Rasulullah. Supaya Rasulullah yang jawab salam saya. Maka melihatkan pattern Rasulullah berjalan sana, berjalan sini. Hari Sabtu Rasulullah jalan ini. Hari Selasa jalan ini. Dari Rabu gini. Maka dia tunggu di tempat satu jalan yang hari itu memang Rasulullah akan lalu jalan itu. Maka dia bersembunyi di sebatang pokok. Diceritakan kepada saya. Maka apabila Rasulullah dekat saja dengan pokok itu, maka dia keluar macam nak buat surprise. Assalamualaikum, lebih kurang begitu. Tapi sebelum dia sampai ke kum, Rasulullah telah sampai kum dulu. Maka dia terpaksa sebut, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ini kehebatannya. Bukan ada masalah. Yang bukan Islam, selamat pagi. Selamat pagi. Dan budaya ini, siapa-siapa yang biasa travel di luar negara, di negara-negara barat, sudah biasa
Di supermarket kita nak bayar tu barang-barang grocery sampai kepada dekat cashier. Apa ayat cashier pertama? How are you doing? Nice day. Di Malaysia, banyaknya barang susah aku nak kira. Di antaranya. Ini perkara yang perlu. Dan sudah pasti kalau cashier selamat pagi, encik, banyak beli barang, ada orang mati ke, tondo, kita akan datang lagi. Banyak barang kita bagi sebab keseronokan datang. Tapi kalau mukanya berbeza, tak pernah sapa kita dan payah. Ini perkara yang perlu kita lihat. Perkara yang boleh kita budayakan. Kemudian seronok lagi. Ini insyaAllah kita nak minta Cik Safi bantulah. Kita ada gym cantik kat sebelah sana. Tapi tak berapa nampak mesin dia, tak apa. Nanti kita beli. Okey, saya nak mempercadangkan supaya warga MQA ini bukan sekadar sihat. Laki-lakinya semua six pack. Wanitanya pun hebat. Kita akan menambah baik pulih kita punya gymnasium. Insentif kita akan bagilah. Kita ada silver, gold, platinum. Okey, so 100 jam, 150, 200 jam setahun, kita akan dikategorikan dalam kategori itu. Dan adalah insentif-insentifnya. Healthy lifestyle, badan sihat, kemudian satu lagi, dapat cuti tanpa rekod 1 hari, 1 bulan. Dengan syarat, kena datanglah gym. 12, nanti kita kena bincanglah siapa nak menjaga gym tu. Jangan tanda je, kira tak boleh. Ada waktu-waktunya kita nak kira. Berapa jam you have to spend a day in order to claim 12 kali tu. So once you have 12 kali, nanti kena bincanglah dengan Cik Zafir, dengan PU, dapat 1 day off. Badan sihat, 1 day off. Yang lain-lain tu kita dapatlah voucher makanan. KFC, french fries 1 batang, contoh. Dapat silver. Nanti kita fikir bagaimana untuk menggalakkan warga MQA sihat mereka. Gym kita cantik, space-nya lah. Sekarang ni space dia cantik lah. Besar. Gym tu kena tanya Zafir lah. Barang-barang dia. Lepas tu, kita punya badminton, alhamdulillah. So, cut cross lah daripada atas, CEO dia sampai ke bawah. You are welcome, you are entitled to have all this insentif. InsyaAllah kami akan perhalusi di peringkat pengurusan untuk merealisasikan insentif ini kepada anda. Okey, kemudian kita juga untuk menjadikan kita gemilang, terbilang dan sebagainya dalam new era of MQA, kita ada sistem bersyarat berkala dengan PPT. Sehingga hari ini kita dapat ramai rungutan, kegelisahan dalam kalangan PPT terhadap kursus-kursus, akreditasi yang dimohon dan sebagainya. Tidak ada masalah, kita boleh selesaikan dengan adanya perbincangan berkala. I think couple days ago kita ada satu isu dengan sebuah PPT di negeri Perak. I think kita dapat menyelesaikan, Puan Lilian dapat menyelesaikan less than half day. Maka dia merupakan satu perkara yang sangat luar biasa kegembiraannya kepada PPT tersebut. Dan of course benda ini berlaku bila adanya perbincangan. We find what is the real problem. Di mana masalahnya? Sebab kita berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah. Bukan kita mencari masalah mereka. We are here sebagai facilitator. Kita nak memberikan keyakinan kepada PPT yang ada dalam negara dan juga luar negara. Our job is facilitate. Pemudah cara untuk membantu anda, membantu mereka mencapai matlamat ataupun agenda mereka. Dan perkara ini adalah selari dengan agenda negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global. Dan kemudian insyaAllah untuk merealisasikan, kita juga akan turun padang pada hari ini. Of course kita ada PKP dan sebagainya. InsyaAllah bila vaksin sudah masuk ke dalam negara, kita mendoakan agar COVID-19 akan menurun seperti mana yang berlaku di negara-negara lain telah ada vaksin. Dan kita boleh berjumpa turun padang melihat senario apa yang berlaku di PT, sama ada mereka mencapai KPI, mencapai prestasi, kriteria dan sebagainya. Itu kita akan laksanakan. Dan yang paling penting, yang saya rasa yang kita perlu mantapkan segera adalah keterlihatan visibility kita kepada seluruh masyarakat Malaysia dan seluruh masyarakat dunia. Aset kita ada, resources kita ada, produk kita ada, but we need to go beyond MQA. We need to go beyond boundary Cyberjaya. We need to go beyond boundary Putrajaya. We need to go all over the country. We need to go all over the world. Di antaranya, macam mana kita boleh meningkatkan visibility kita? Pelaksanaan segera dan pengesahan tempoh masa yang singkat. Ini di antara perkara-perkara.
Kalau kita masih ingat, siapa-siapa yang berbiasa berurusan dengan Jabatan Immigration, pada satu ketika nak buat pasport, mula-mulanya sebulan, mengambil bulan. Dikurangkan. Dan hari ini untuk dapat pasport takes hours. Bagaimana kita lihat melonjaknya image immigration, Jabatan Imigrasi pada hari ini. Mereka memendekkan perkara yang sama. Pasport masih lagi valid untuk 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi mereka pendekkan daripada bulan, daripada hari, daripada jam kepada days. Less than 3-4 hours. Dan satu Malaysia suka. Image Jabatan Immigration melonjak dengan serta-merta. We can do the same. Saya bertanya kepada pegawai-pegawai atasan, macam mana untuk memberikan akreditasi kepada IPTA berapa lama, IPTS berapa lama, apakah proses yang lama atau singkat ini memberi kesan kepada kualiti? Jawapannya tidak. Dan kita kena fikirkan sama-sama bagaimana proses yang panjang dipendekkan dan dalam masa yang sama kualiti tidak terjejas sedikit pun. Dan yang paling penting, PPT akan merasa seronok dengan image baru kita, dengan trend baru kita. Dan mereka akan mengatakan bahawa now MQA is different. MQA sekarang bukan MQA lama. We want people say that. Kita nak orang bersebut perkara ini. Dulu kita ada masalah. Tak ada. MQA sekarang berbeza. They have the new thing. Now MQA berbeza. Sama seperti mana yang orang sebut tentang Jabatan Imigrasi. Dulu buat pasport lama. No, jabatan sekarang berbeza. 2-3 jam sudah dapat pasport baru dan sebagainya. Jadi, yakin? Dan insyaAllah, saya yakin dan PU juga akan memastikan semua perkara yang kita buat ini tidak melanggar mana-mana peraturan ataupun kaedah ataupun SOP yang telah kita tetapkan. Okey, yang kedua, kita perlukan thinker. Kita perlukan pemikir-pemikir. Dan pemikir-pemikir ini kita boleh fikir, kita kena cari orang-orang yang di luar kotak. Kita tidak boleh berfikir lagi. Sebab kita sudah biasa. Bila ramai ada setengah-setengah orang yang terlibat dalam bidang keusahawanan, datang berjumpa saya kerana kegagalan mereka dalam usaha melakukan aktiviti perniagaan. Mereka mengadu kepada saya, memohon petunjuk, memohon pandangan. Macam mana nak majukan bisnes saya? Sebab bisnes saya gagal. Soalan saya yang pertama kepada mereka. Sebelum kamu memulakan perniagaan ini, pernahkah ataupun adakah kamu bertanya pandangan-pandangan mereka? Ada. Siapakah mereka itu? Mereka yang suka buat bisnes. Saya kata disitulah puncanya anda gagal. Kerana anda bertanya kepada orang yang suka buat bisnes. Pastinya dia kata bagus, 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 bagus. Cuba tanya orang yang tak suka buat bisnes. Pastinya dia akan beri satu pandangan yang tak betul tu, tak betul tu, tak betul. Dengan tak betul itu, anda sebagai orang yang ingin memulakan perniagaan, memikirkan kewajaran pandangan mereka. Boleh diterima ataupun sebaliknya. Sekurang-kurangnya saya kata, anda ada dua persepsi yang berbeza. Kita di perangkat MQA sama. Kita kena tanya orang yang tidak ada kena-mengena dengan kita secara direct, ataupun orang yang pernah melalui proses kita dan mungkin pandangan-pandangan mereka berbeza, maka kita akan fikirkan. Maksudnya kalau kita sama-sama kita saja dalam MQA, duduk sama-sama, bagaimana untuk memajukan, is good. But it's not enough. We need outside information. So insyaAllah kita akan cuba mengenal pasti beberapa individu-individu yang kita rasa sesuai untuk membantu kita supaya memberikan pandangan thinkers kepada MQA supaya kita boleh bergerak jauh sama ada dalam ataupun luar negara. Budaya go for it dan let's facilitate seperti mana yang saya sebut tadi. Kemudian yang penting juga memperkasakan unit media baru. So saya melihat produk could be the same. Penjanamaan semula perlu ada. Setiap benda yang kita keluarkan perlu kita war-warkan kepada negara, dunia dan sebagainya. Kita lihat dalam negara kita, kita ada beberapa industri pengeluar kereta. Dan ketika kita bercakap ini, ada sebuah industri kereta yang akan mengeluarkan satu produk baru. Belum kita dapat keseluruhan pun.
Mereka sudah buat promosi dalam media sosial. Ditunjuknya lampu, ditunjuknya bumper, ditunjuknya tayar saya. Keseluruhan belum. Promosi sudah mereka laksanakan. Tunggu masa kami akan lancarkan satu produk baru. Produk belum ada lagi di pasar tetapi sudah ada promosi. We have to do the same thing. Kita ada halal standard. Kita ada apa QAC. Banyak lagi lah yang boleh kita highlightkan. Are we doing it? Ada tak makcik kita tepi jalan yang jual goreng pisang? Oh, makcik pun nak buat apel Q lah. Adakah? Ataupun apel Q itu benda binatang ke makanan? We do not know. Dan sekiranya orang luar tidak tahu tentang MQA, tentang produk MQA, kita tidak boleh salahkan mereka. The problem bermula daripada kita. Kalau contoh, kita tengok setiap kali adanya produk-produk baru kecantikan, kita lihat bagaimana hebatnya mereka membuat promosi. Kualiti kita tidak mempertikaikan. Saya nak sebut tentang cara mereka mempromosikan produk. Itu sebab kita lihat keluar saja promosinya begitu apa, maka sale meningkat. Tapi kalau produknya bagus, tidak ada promosi, pasti tidak ada sale. Jadi sama-sama kita perkasakan kita punya unit media kita. Penjenamaan MQA insyaAllah nanti kita akan jenamakan MQA supaya kita nampak MQA ini luar biasa. Hasrat di hati saya apabila kita pergi mana-mana mesyuarat di kementerian, di jabatan-jabatan, tak payah tengok kita punya logo MQA. People know that we are MQA. How? Nanti kita kena fikir. Saya pergi berjalan ke Kuala Lumpur. Encik MQA? Ya. Macam mana saya tahu saya MQA? Baru pun saya tahu MQA. Contoh. Ini perkara-perkara yang hebat. Hari ini kalau saya tanya anda, boleh tak kita bezakan orang yang berada dalam unit beruniform dengan tidak? Pastinya ada. Macam mana you tahu dia ni yang mesti sama ada tentera, polis, bomber? Tengoklah cara pakaian dia. Tengoklah style rambut dia. Tengoklah cara kasut dia. They don't have to tell us. Mereka itu bomber ke, polis ke, mereka ada identity. We have to create that identity. Hari ini kalau kita pergi ke mana-mana Kuala Lumpur, ada seorang wanita, laki-laki, wanita lah senang. Dia pakai baju kebaya yang ada bunga-bunga merah, latar belakang hijau. Siapa mereka? Pastinya para mugari. Orang kampung tak pakai baju tu. Kalau orang pakai baju. Puan Lilian tak pergi pejabat MQA pakai baju kebaya para mugari Malaysia Airlines. Sebab itu bukan identiti. Tapi ke mana pergi saja? Itu para mugari. Kalau kita lihat di airport saja, itu para mugari. Gaya mereka, image. Kalau laki-laki dengan blazernya warna hijau, tie warna, ini para mugara. Dia tak tulis sini, saya para mugara tak ada. Pilot, the same thing. Ada identity. Yang menjual mi laksa itu, dia tak sebut dia pilot. Tapi kita tahu dia mesti pilot sebab dia membawa identity pilot semasa dia berurusan dengan perniagaan tersebut. Ini kita kena laksanakan. Kemudian, inisiatif berita MQA di media cetak dan media. Saya berhasrat mulai hari ini, setiap hari, kalau tak setiap hari pun setiap minggu, mesti ada berita MQA dalam media. Bukan sunat, bukan makruh. Mesti. Mesti ada. Banyak benda kita highlightkan. Tak ada produk pun. Landscape MQA menyejukkan hati. Masuk dalam media. Berapa ramai kita tengok air mengalir-mengalir. Tak ada siapa pun cerita hal itu kepada media. Lokasi MQA dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang cantik dan dari segi arkitekturnya luar biasa. Walaupun bukan bangunan kita, tapi kita yang cerita. MQA keluar. So, apa-apa pun mesti ada catatan MQA. Mesti ada catatan MQA. Kalau anda orang sosial, bila mana sesuatu perkara disebut. Kalau tak sebaik ke, baik ke, orang akan percaya. Memang hebat. Kita nak setiap orang dekat Malaysia ni sebut saja MQA. Yes, inilah institusi yang menjaga kualiti negara. Budak baru lahir pun tahu MQA. Barulah kita rasa, wow, kehebatan media kita mempamer. We cannot blame orang. Tak boleh marah berita harian, tak boleh marah utusan dan sebagainya. Kita have to supply the maklumat. Dan saya nak tiap hari bila kita buka je surat khabar, MQA berada di peringkat global. MQA menjalankan kerjasama dengan MQA London. MQA, semua MQA.
biar orang pening membaca MQA. Jadi MQA everyday. InsyaAllah boleh kita buat. Okay? Dan kita informasi MQA disebarluaskan. Dan kemudian kita akan cuba ubah suai bilik yang kat depan tu. Yang orang masuk, bilik kosong. Itu adalah pintu gerbang MQA. That is the beginning of the image of MQA. All the way from tempat roundabout tu sampai kepada main gate, itu adalah image MQA. And we want people step saja situ, dia sudah merasai kehebatan MQA. Nak tanya, sekarang ni duduk situ, lalu naik tangga, ada rasa hebat tak? Ada rasa, hebatnya, luar biasa lah ada. Tak ada. Ini jawapan saya lah. We have to do it. So, insyaAllah dalam masa terdekat, saya nak semua lalu sekurangnya. Kalau dia bawa anak, mak, luar biasa pejabat mak ni. Oh, ada. Kalau anak tersebut tu, ajar dia sebut macam tu. Contoh. Baru kata, wow. Kita datang. YB datang masuk. Luar biasa. Saya terasalah aura kecemerlangannya. Masuk saja dalam bilik kita punya showcase. Satu sejarah MQA bermula daripada awal sampai sekarang dan masa depan. Ada tercatat di situ. Ini apa ni? Yang macam ni? Ini MQA tahun 2050. Luar biasa. Sudah ada di bulan. Contoh. Ini ialah baru. Kalau kita pergi ke universiti-universiti terkemuka dunia, kalau mana-mana tetamu datang, dia tak bawa pergi jumpa VC, dia tak jumpa pergi CEO, dia tak jumpa pegawai sikit, dia bawa kepada showcase room. Let me bring you to this room. Let me take you a tour. This was us in before MQA. When we were land macam ni. Now we move. Kita dekat PJ. Now here. Ini produk kita. Luar biasa. Of course, bendahari tolong kami. Kena bayarlah sikit. Kena bayar. Tidak ada free dalam hari ni kan. InsyaAllah. Okey. Jadi, InsyaAllah saya yakin dengan adanya perkara-perkara ini, kita akan laksanakan. Ketibatan lagi visibility. Ini antara perkara-perkara yang insyaAllah akan dinikmati oleh warga MQA. Kita ada tali leher dan scarf eksklusif dalam desain dah. Saya rasa dah tadi buat voting. InsyaAllah. Yang wanita tak payahlah pakai tie. Kita bagi scarf. Mula-mula saya dengar. Kami tak ada scarf. Kita ada garis panduan pakaian pejabat. Saya betul-betul pentingkan image. Kalau kita pergi mana-mana interview, the first 12 second count. Saya tanda pegawai-pegawai kita, staf-staf kita, orang luar keliru. Ini MQA ke orang lain? Saya tanda. Tak boleh bezakan kita dengan orang lain. Kita nak MQA saja. Okay? InsyaAllah. Baju korporat insyaAllah. Everybody will have one. Ada identiti tersendiri. So, cantik, seronok dipakai. Hari-hari yang tentu kita tetapkan. Kemudian insyaAllah kita juga akan memperkenalkan tulisan rasmi official font untuk MQA. Supaya orang tengok, ini font apa? MQA. Kalau kita tengok universiti-universiti terkemuka dalam dunia, mereka sudah ada perkara itu. Kemudian, aktiviti pemasaran, macam saya sebut tadi, kita akan pasarkan, hebatkan produk-produk kita sebut orang tahu, Apple Q, Apple C dan sebagainya. Dan kita mendapat sambutan luar biasa. Sekurang-kurangnya yang direct dengan saya, yang berurusan terus dengan saya, bertanyakan tentang Apple Q yang kita buat hari terbuka baru-baru ini. So, mereka merasakan ada, baru tahu, boleh belajar lah, boleh sambung belajar dengan pengalaman. Sebab mereka kurang faham. Dan kita tidak boleh mengharapkan mereka sekadar pergi kepada website kita. Official, social media yang rasmi. Sometimes people don't have time. Jadi insyaAllah kita cuba. Dan pengantarabangsa juga kita akan mengharuskan, mempergiatkan lagi. Of course pada hari kita ada PKP, kita ada COVID. Dan insyaAllah COVID akan beredar dalam masa yang terdekat. Dan kita akan memastikan peta bendera MQA bukan sekadar berada di Malaysia. Kita nak pengaruh kita di Asia Timur, di Asia Barat, di Amerika, bumi Amerika Selatan dan Utara. Kita nak ada saja. Sebut saja mana-mana konferensi yang anda pergi. Where you from, sir? Where you from? I'm from MQ. Yes. I heard that MQ. They were so great, you know. We want that. Tak anda bilang, where are you? I'm from Malaysia. From which agency? MQ. MQ, what is that? Kita tak anda orang tu. Kita sampai kacau tahu, kita anda bila orang sebut tu macam dia berusaha macam tu. Dia kena sebut, yes, I heard. Macam contohlah Harvard hari ni. You pergi satu dunia, where you from? I'm from Harvard. Ada orang tanya, what is Harvard? Is that a shop or supermarket or what? No, Harvard. Good. China speed. Kita nak macam tu lah. But what have to do? All the linkages, selling. We need to sell.
We need to sell diri kita. Jual. Yang halal lah. Jangan yang tak halal. Okey, kemudian satellite campus, jalanan kerjasama dan sebagainya, certification dan sebagainya. Kita banyak satellite campus, universiti luar yang buat jalinan dan sebagainya. We have to find something. Of course, the detail kita akan sit down together. Management akan sit down together. Think tank, thinker akan bantu kita. Ya? Dan yang akhir sekali, kita akan menggunakan satu tagline baru yang boleh melonjakkan nama kita. Melonjakkan nama kita dan kita yakin dengan tagline baru ini boleh memberikan imej baru. Satu stasi baru kepada kita, iaitu pendidikan tinggi berkualiti global ataupun global quality higher education. So we are talking, kita berfikir tentang pendidikan tinggi kita ini bukan sekadar dalam negara, tetapi di luar negara. Meaning to say, semua akreditasi yang telah diluluskan oleh pihak MQA. Kalau di dalam negara kita 20 IPT, 400 lebih IPTS, bila mana dikeluarkan ijazah diploma mereka dan ijazah diploma ataupun master PhD, tidak menjadi masalah untuk mereka bekerja di luar negara. Dan dengan ini, secara tidak langsung, kita dah membantu negara untuk meningkatkan graduate employability ataupun kebolehpasaran graduan dalam negara kita yang hari ini sekitar lebih kurang 80%. Tapi kita mahu membantu negara, membantu kementerian untuk mencecah hampir kepada 100%. Dan ia adalah possible, tidak ada masalah dengan syarat kita punya akreditasi diiktiraf oleh dunia. Hari ini kalau Harvard punya graduate, keluar ke mana-mana, mereka tidak ada masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Kerana apa? Kualiti Harvard diiktiraf oleh dunia. Kita baru juga mampu untuk melakukan sedemikian. Dengan syarat, patah balik kepada slide yang pertama, teamwork must be there. Kita harus bekerja sebagai satu pasukan. Jadi insyaAllah saya yakin dengan adanya perkara-perkara sedemikian dan akan diperhalusi oleh pihak pengurusan dan juga pengarah-pengarah yang ada pada hari ini, saya yakin kita mampu melihat hasilnya. Bukan 3 tahun lagi, tapi dalam tahun ini kita akan melihat sedikit demi sedikit. Paling minimum, imej kita, berita kita, maklumat kita akan ada di media-media sosial ataupun cetak dalam negara dalam masa yang terdekat. Jadi saya ucapkan juta terima kasih kepada anda semua kerana beri sokongan kepada saya untuk meneraju MQA, dan saya pasti anda perlu bersama-sama dengan saya untuk memastikan agenda kita tercapai, dan insyaAllah sama-sama kita berdoa agar MQA berada di satu tahap yang amat membanggakan. Bukan sahaja diri kita, tapi yang penting-penting adalah kementerian dan juga negara, supaya agenda Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai global hub ataupun hub global pendidikan tinggi akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.